Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua malam ni? Dah lewat pukul 10 lebih dah. Okey, alhamdulillah hari ni dapat buat live. Semalam tak dapat nak buat sebab pening on off. So hari ni time dia tak datang pening, time dia off pening tu. So kita Kema nak share satu kelebihan ataupun satu cara untuk sesiapa sahaja yang sedang mencari solusi untuk masalah menopause. Okey, menopause ni biasanya akan berlaku kepada wanita yang berumur 40 hingga 50 tahun. Macam kita tahulah, wanita ni dia akan mengalami pelbagai proses, bermula daripada zaman remaja, mula period, lepas tu bila dah period mengalami proses berkahwin, lepas tu melahirkan anak, proses-proses nifas, dan tapi bila sampai berumur 40 hingga 50 tahun tu dia akan mengalami proses pramenopause. Okey, menopause ni dia memang perkara normal untuk setiap wanita, tapi ia boleh dilewatkan dengan menjaga pemakanan. Okey, kenapa nak kena lewatkan proses menopause ni? Okey, Min nak cerita. Sebenarnya menopause ni memang tak boleh nak dielakkan, tapi bila dia boleh dilewatkan, kita tak boleh nak elakkan, tapi kita boleh lewatkan proses menopause tu. Sebab bila wanita tu dah menopause, dia cepat menopause, dia akan cepat tua, orang kata. Cepat mengalami, bila dah menopause, dia akan cepat mengalami pereputan tulang, osteoporosis, kemudian kulit dia cepat berkedut, kemudian dia cepat sakit, dia mudah lemah sebab hormon dah mula tak stabil, antioksidan badan pun dah semakin berkurangan, kan, antibody dah kurang. Bila umur dah meningkat, antibody dah kurang, dia mudahlah untuk menerima penyakit. Sebab itulah pentingnya perempuan wanita ni pentingnya untuk menjaga pemakanan supaya bukan semata-mata nak awet muda. Semua orang perempuan ni nak awet muda, nak kekal muda, kekal cantik, kan. Bukan semata-mata nak cantik, bukan semata-mata nak awet muda, tapi untuk melambatkan proses menopause dan untuk menjaga antibody badan tu sebenarnya. Jadi tak salah untuk kita menjaga pemakanan sekarang untuk melambatkan proses menopause. Semua orang akan tua, semua orang akan meninggal, semua orang akan mengalami proses yang sama. Tapi kita bila jaga pemakanan tu, umpamanya kita menghargai usia, menghargai kesihatan yang Allah dah kurniakan kepada kita. Assalamualaikum Cuk. Cuk nak kek ragat ke? Nak kek ragat Kak boleh buatkan. Esok insya-Allah ada. Okey? So nak cerita malam ni tentang menopause. Kenapa wanita yang menopause ni dia akan mengalami macam-macam simptom. Macam-macam simptom tu antaranya ialah dia kerap berpeluh, dia kerap mood swing bila hormon dah mula tak stabil. Hormon wanita ni dia berubah-ubah mengikut peringkat umur. Bila dia dah nak menopause tu, dia akan mengalami hormon tak stabil, mulalah nak marah. Kalau dia period, dia akan period yang berpanjangan. Bila period berpanjangan tu, dia akan mempengaruhi emosi secara tak langsung. Dia akan mudah stres, dia akan mudah marah, dia akan merasa malam tak boleh tidur lena. Biasa kalau orang yang stres ni, dia akan mengganggu proses tidur dia. Bila dah semua tak stabil, mood tak stabil, hormon tak stabil, dia mudah stres, secara tak langsung kulit pun cepat berkedut. Bila dah stres, penyakit pun cepat datang, kan. Bila dah tak boleh tidur malam tu, dia akan mengganggu, sebab proses rehat tu sebenarnya mempengaruhi untuk kita bertambah sihat. Tapi bila tak boleh tidur, kita akan menyebabkan sakit kepala, kan. Tak cukup rehat, nak tidur tapi tak boleh, mata mengantuk. Itu sangat mempengaruhi kesihatan. Jadinya proses-proses ni lah yang akan menyebabkan seseorang dalam masa setahun tu, orang kata pre-menopause. Pra-menopause ni tanda-tanda awal yang seseorang wanita itu akan mengalami menopause. Macam Kak Mak dulu pun, kan, dia akan period yang terlampau panjang masa tu, terlampau panjang sampai dah terlampau panjang, lepas tu period ni yang agak luar biasa. Tapi benda tu Mak kata memang proses untuk mungkinlah masa tu Mak tak tahu, kan. Mungkin ini adalah proses nak menopause. Di kali terakhir dia datang tu, dia akan kacau. Kadang datang, kadang tak datang. Lepas tu kalau sekali datang, dia datang sekali banyak. Dalam masa tempoh setahun tu, period tu memang tak stabil. Jadinya dalam pada proses itulah perlunya menjaga pemakanan. Dan lagi sebelum proses menopause, sebelum umur 40, sebelum
masuk umur 40 tu dah kena jaga pemakanan. Okey, sekarang kat sini kita nak jaga pemakanan, nak cerita pasal pemakanan apa yang boleh membantu untuk melambatkan proses menopause. Okey, pertama sekali kita pilih makanan yang tinggi antioksidan dia. Apa makanan yang tinggi antioksidan? Kena pilih makanan yang tinggi zat besi, kena pilih makanan yang kaya nutrisi, kena pilih makanan yang menghidupkan sel-sel dalam badan, bukan yang mematikan sel. Makanan yang mematikan sel tu ialah fast food, lepas tu yang ada pewarna, yang ada perisa, yang ada pemanis tambahan, yang ada macam-macam lah, yang benda-benda yang penyedap zaman sekarang ni. Kan? Jadi kena pilih makanan yang tinggi zat besi, contohnya kurma. Kurma memang power lah bab apa orang kata, bab bagi sumber nutrisi, kurma dan madu. Sebab dua ni adalah makanan yang sangat tinggi nutrisi, dan bila kita amalkan setiap hari, dia akan memberikan nutrisi yang kurang dalam tubuh badan kita. Kan kita tahu madu tu kan sangat bagus untuk kulit. Bila dia memberi nutrisi yang baik untuk kulit, dan dia kulit tu akan sentiasa awet muda, dalaman pun akan sentiasa awet muda, dia secara tak langsung boleh melambatkan proses menopause. Kat situ kan. Kemudian apa lagi makanan yang tinggi nutrisi? Biji aprikot. Biji aprikot ni dia sangat pahit, dan tak semua orang boleh makan. Sebab tu biji aprikot ni biasanya dijual dalam bentuk kapsul. Kan kita terus makan telan. Ada juga yang dicampurkan dengan kopi juga. Biji aprikot ni sangat bagus, sangat banyak khasiatnya, dan dia sangat pahit. Buah aprikot pun banyak khasiat, dan biji aprikot dia pun banyak khasiat. Macam juga kurma. Kurma tu khasiat pun ada dalam biji dia. So macam mana cara kita nak dapat khasiat daripada biji kurma? Ialah kita buat macam air yang Rasulullah buat tu, air nabis kan. Kita malah rendam kurma tu, kemudian pagi besoknya kita minum air dia. Kita akan dapat energi yang luar biasa. Sebab kita bukan dapat khasiat daripada kurma, tapi kita dapat khasiat daripada biji dia sekali. Masya Allah, subhanallah. Anggur, kismis. Kenapa sekarang orang ada jual minyak anggur? Minyak anggur kan? Minyak biji anggur, kan minyak biji anggur. Itu pun memang kaya antioksidan. Sebab tu kalau makan anggur, jangan buang biji dia. Makanlah sekali dengan bijinya, tapi kena kunyah lah kan. Makan sekali dengan biji dia. Kalau ikut Dr. Zaidu, dia kata buah anggur yang tak ada biji tu bukan buah yang original. Dia dah mengalami proses-proses gabungan-gabungan, adalah eksperimen dia yang menyebabkan biji dia tak ada. Tapi sebenarnya kalau nak makan anggur, carilah anggur yang ada biji dan makanlah sekali dengan biji dia. Kunyahlah betul-betul kan. Kalau tidak, takkanlah sampai ada orang buat apa minyak biji anggur. Minyak dia tu memang kaya antioksidan. So bila kita makan makanan-makanan yang tinggi antioksidan ni, dia akan memelihara kulit, dan dia akan menstabilkan hormon juga. Minyak zaitun pun penstabil hormon, chia seed pun penstabil hormon. Bila hormon stabil, dia akan merangsang awet muda. Bila awet muda tu sentiasa dikekalkan, makanan-makanan awet muda, makanan-makanan antioksidan tinggi ni dikekalkan daripada awal. Jadi benda tu akan melambatkan proses menopause. Kan bila kulit dia sentiasa muda, bila hormon dia sentiasa stabil, dia orang kata apa, tidak mengalami semua orang akan ada isu-isu dalam kehidupan, stres kan. Tapi bila dia dapat handle, dia dapat makan makanan yang anti stres, agent anti kanser, kuat, tinggi antioksidan dia secara tak langsung akan melambatkan proses menopause. Bila mana secara tak semula jadi, bertahun-tahun dia makan makanan yang tinggi nutrisi, bertahun-tahun dia makan makanan yang tinggi zat besi, benda tu dah melindungi kulit, benda tu dah melindungi badan dia daripada penyakit. Antibody badan dia kuat bila dia dah makan makanan yang tinggi nutrisi ni, bertahun-tahun dia makan. Bukan hari ni sakit, hari ni nak makan, hari ni sihat. Bukan gitu kan. Bila dia makan bertahun-tahun, dan secara tak langsung dia akan boleh melambatkan proses menopause. Kan. Bukan nak melambatkan menopause tu bukan tak nak terima hakikat bila dah tua. Tak, tapi sebenarnya dia nak melambatkan proses menopause supaya dia nak kekalkan sihat. Nak kekal sihat. Bila dah menopause, antibody badan, macam tadi kan, antibody badan dah semakin menurun, dan mudah cepat dapat penyakit, mudah perebutan tulang, mudah sakit lutut, dah tak kuat nak bekerja, dah tak kuat nak orang kata nak melakukan aktiviti harian. Itu salah satu sebab kenapa kita nak sentiasa awet muda. Awet muda tu sebenarnya nak sentiasa sihat, Jadi kita kena jaga pemakanan kita daripada sekarang. Cari makan makanan yang tinggi antioksidan dia. Musim-musim COVID ni lagi sekali,
kita perlu makan makanan yang yang menguatkan antibodi badan. Sebab dalam badan kita ni memang dah ada antibodi, Allah dah sediakan. Cuma kuat tak kuat. Dia boleh lemah melalui pemakanan dan dia boleh kuat melalui pemakanan. Kalau kita makan makanan yang fast food, kita makanan yang banyak diproses, dia akan melemahkan antibodi badan. Sebab tu budak kalau yang baru nak meningkat naik ni kan, kita elakkan makan makanan yang segera, keropok-keropok ke jajan je, sebab benda tu yang akan melemahkan antibodi badan dia orang. Kita pun kena cari makanan yang menguatkan antibodi badan. Kena cari yang vitamin C, tinggi vitamin C, tinggi zat besi, tinggi kalsium, magnesium kan. Dalam minyak zaitun ada kalsium, ada magnesium. Dia akan stabilkan dalam tubuh badan. Bila kalsium, magnesium kita makan daripada peringkat awal, dia akan menjaga kalsium, memelihara tulang kita sentiasa kuat. So bila perebutan tulang tu lambat berlaku, maka lambatlah proses menopause tu berlaku. Best tak best kan? Jadi biji aprikot ni sangat pahit. Sangat pahit dan dia ada dalam Amora bidadari. So bila biji aprikot yang pahit tu dah bersatu dengan minyak zaitun, dah bersatu dengan madu, dah bersatu dengan kurma, jadi dia tak ada rasa dah minyak biji aprikot tu dah tak ada rasa pahit dah. Kalau kata herba-herba dalam ni pun dah tak ada rasa sangat dah, sebab dia rasanya lebih kepada manis kurma, manis madu kan. Sebab tu ada orang kata musim-musim Covid ni macam mana nak makan habatus sauda, bau habatus sauda pun saya tak boleh. Nak lagi kan saya nak telan. Sebab itulah habatus sauda ni dah disinergikan dalam ni. Dan paling best Amora bidadari ni ada minyak dia sekali. Minyak habatus sauda. Minyak habatus sauda dan biji habatus sauda dia mempunyai khasiat yang berbeza kan. Sebab tu minyak habatus sauda dia lebih mahal daripada biji habatus sauda. Tapi bila kita ambil minyak dia saja, kita tak dapat khasiat daripada kulit habatus sauda tu kan. Buah-buahan ni ada yang makanan-makanan ni dia ada khasiat daripada minyak dia, daripada isi dia, daripada kulit pun ada semua khasiat dia. So dalam biji dalam Amora bidadari ni ada minyak dia sekali dan ada biji habatus sauda tu sekali. So memang dia akan menguatkan antibodi badan kita secara tak langsung. Bukan hanya biji aprikot dalam ni yang boleh menguatkan antibodi badan, yang boleh melambatkan proses menopause. Semua bahan dalam ni boleh melambatkan proses menopause. Kan bila dah menopause tu macam-macam lah nanti akan berlaku kan. Lagi nanti kan mood swing memanjang. Itu memang perkara yang normal berlaku. Tapi bila kita jaga pemakanan daripada sekarang, kulit kita muda daripada sekarang, tulang kita kuat daripada sekarang, kita tidak mudah stres daripada sekarang. Bila orang mudah stres, dia akan, orang kata, cepat banyak memikir, dia akan cepat tua. Bila cepat tua, itulah faktor cepatnya menopause. Lagi satu, kalau pemakanan suka makan fast food, suka makan yang benda-benda yang tinggi pewarna, tinggi perisa tu, itu juga akan mempercepatkan proses menopause. Kan sebab tu kadang-kadang ada wanita umur baru 40-an dah kena menopause dah. Sebab tu makanan penting, sangat penting untuk jaga pemakanan daripada sekarang. Nak lambatkan menopause lagi 20 tahun kan, lagi 20 tahun lagi sekarang kita perlu jaga. Bukan umur dah 60 nanti baru nak cari makan makanan yang tinggi antioksidan. So kita kena tanam, kita kena badan kita ni sifatnya tanah. Jadi dia akan menyerap. So kita kena tanamkan, makan benda-benda yang sihat daripada sekarang. Moga-moga proses menopause tu nanti dilewatkan dan kita akan berasa sentiasa sihat. Sebab bila dah menopause, kesihatan kita akan drop. Masa tu kalau umurnya panjang, kita kalau boleh nak umur yang barokah. Kita nak ibadah kita semakin meningkat, solat kita semakin banyak, solat wajib, solat sunat pun semakin banyak. Bila kesihatan dah menurun, kita tak nak ibadah, kualiti ibadah kita pun menurun. Bukan sebab awet muda, sebab tak nak menopause tu, tak nak cepat tua, tak nak apa. Tapi sebenarnya lebih daripada tu bila kita kupas ni. Lebih kalau dah menopause tu memang dah tak clearnya umurnya sekian dah menopause. Tapi bila sekarang kita boleh, orang kata apa, kita boleh jaga pemakanan kita untuk melambatkan proses menopause tu. Tua tu pasti, mati tu pun pasti. Tapi cara kita nak melalui umur kita yang tua tu nanti macam mana kan. Kalau boleh nak sihat, Allah hadirkan kita dalam keadaan yang sihat, kita meninggal pun nanti mudah-mudahan dalam keadaan yang sihat. Masa tua nanti tak nak menyusahkan orang lain, dapat uruskan diri sendiri dengan baik. Macam tu kan. Itulah istilahnya, bukan tak nak tua, bukan tak nak menopause, tak nak apa, tapi kita melambatkan proses menopause dengan menjaga pemakanan. Okey. So baru cerita pasal proses menopause, belum cerita lagi bab songgugut, belum cerita lagi macam mana dalam Amora bidadari boleh booster energi, boosterkan susu ibu, yang siapa-siapa yang menyusui yang dalam pantang tak ada air susu. So dia sangat membantu sebab bahan dia banyak. Okey, kita sebutkan
Bahan dia ada variasi kurma, lepas tu ada kurma ajwa. Kalau kita nak beli kurma ajwa pun sekilo dah RM100 dah, tapi dalam ni dah ada gabungan bermacam-macam jenis kurma dah dalam ni kan. Dah masuk sekali kurma sukari. Kurma sukari ni kalau di Arab sana kurma yang di kalangan raja-raja je boleh makan. Sebab untuk booster energi raja-raja tu kan. Tapi kat Malaysia pun kita dah boleh dapat makan dah kurma sukari ni. Kurma ajwa lagi, kurma sukari lagi, berapa harga dah dekat situ kan. Kemudian dah ada buah tin, bagus untuk pelawasan usus, pencernaan. Okey, ada apricot untuk mata. Kemudian ada delima untuk darah, siapa yang kurang darah kan. Delima tu kan warna merah. Jadi bila warna-warna makanan yang berwarna ni, dia akan menggambarkan bahawa ia adalah bagus untuk darah. Warna merah ni bagus untuk darah. Macam goji berry merah, goji berry ada dalam amuragol. Kemudian ada apricot tadi kan, apricot dia warna kuning kan. So warna merah dan warna kuning ni dia sangat bagus untuk kulit. Okey, warna merah tu dia untuk darah, kuning ni lebih bagus untuk kulit. Kan. Apa lagi yang warna kuning? Lemon kan. Lemon kan tinggi vitamin C kan, dia sangat bagus juga untuk kulit. So warna-warna ni ada kaitan dengan kesihatan tubuh badan kita. Okey, apa lagi? Ada kismis hitam. Kismis hitam ni kismis yang jenis besar-besar ada dalam ni kan. Kemudian ada badam, bagus untuk otak, menguatkan fungsi otak. Jadi bila kita makan badam daripada sekarang, fungsi otak kita dapat berfungsi dengan baik. Tak adalah nanti penyakit lupa, Alzheimer dan sebagainya tu kan. Kita boleh baca Al-Quran sampai umur berapa tahun, 80 tahun pun kita masih boleh ingat nak baca Al-Quran. Kita kenal huruf Al-Quran. Sebab tu pada sekarang nak kena makan buah badam ni. Nak makan badam semata-mata pun memang agak payah kan. Okey, dalam ni dah ada badam. Okey, apa lagi? Ada Arabic gum, bagus untuk buah pinggang. Yang mana yang ada masalah kencing berbuih, yang ada masalah kulit kering, elok makan Arabic gum. Habatus sauda, dah cerita dah tadi. Kemudian ada chia seed untuk penstabil hormon. Untuk bila hormon stabil boleh melambatkan proses penuaan juga. Okey, ada biji apricot, okey dah cerita. Ada sirih lagi, manja kani, genggam Fatimah, kacik Fatimah, nenas batu. Itu untuk kawasan rahim lah. Kawasan rahim yang ada masalah keputihan, yang ada masalah tombong, yang ada masalah becak, yang ada masalah apa orang kata kurang nikmat bersama tu, apa tu kan. Itu fungsi herba. Herba ni memang kalau kita cerita bab-bab jamu ni semua wanita tahu kan. Jadi kalau ada wanita yang ada masalah menopause tu, dia ada masalah orang kata kerap nak terkencing malam. Waktu malam sekejap-kejap nak terkencing, sekejap-kejap nak terkencing kan. Dia tak boleh nak tahan. Bila tak boleh nak tahan tu, otot-otot dalam kawasan rahim tu dah mula longgar. Maksudnya kadang-kadang dia bersin pun dia terkencing, dia batuk pun terkencing. Kalau solat, kalau nak terbatuk, nak terbersin waktu solat tu, kita rasa macam tak best kan. So itulah fungsi herba untuk menguatkan otot-otot rahim. Okay, kalau ada masalah cyst ke, fibroid ke, itu bahagian-bahagian tu adalah pekerjaan untuk herba-herba tu. Okay. Kemudian apa lagi, ada minyak zaitun yang baguskan, cantikkan kulit. Yang apa orang kata ada masalah jerawat, yang ada masalah sakit lutut, yang ada masalah mata, kawasan mata tak apa nak nampak. Minyak zaitun, minyak kelapa darah tu sangat membantu untuk mencantikkan kulit. Okey. Kemudian minyak kelapa darah dan berbagai rempah, ada lagi rempah ratus yang dirahsiakan dalam ni. So harga dia ni hanya RM35 sahaja. RM35 sahaja. So sangat berbaloi nak dapatkan semua sekali khasiat dia. Okey. Itu sajalah perkongsian Kak Emma pada malam ni. Moga-moga membantu untuk sesiapa sahaja yang dalam proses nak pra-menopause, ataupun sesiapa sahaja yang bertujuan ataupun memasang impian untuk melambatkan proses menopause. Jadi kalau dah ada simptom-simptom tu, boleh juga terus amalkan, tak ada masalah. Okey, itu saja perkongsian sebelum dia terputus ni. Dah kenapa pula penuh ni kan. Okey, insya-Allah kita sambung untuk lain kali. Siapa nak dapatkan Amora Bidadari ni, harga dia RM35 sahaja, berat dia 100 gram. Boleh post ke seluruh Malaysia dan boleh diamalkan oleh semua golongan wanita yang tidak mengandung. Okey, insya-Allah mudah-mudahan membantu masalah wanita di luar sana yang nak melambatkan proses menopause tadi. Okey, terima kasih menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.